أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Maksudnya, dan mereka, yakni orang-orang musyrik, berkata, Allah ada mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala rupa keindahannya. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berkata kepadanya, jadilah engkau. Lalu menjadilah ia. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau datang kepada kami sesuatu keterangan yakni mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman, dan pembawa amaran, yakni kepada orang-orang yang engkar. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepada mereka, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka,
sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang Yahudi. Ayat yang pertama dan yang kedua daripada ayat yang kita baca pada malam ini ditujukan kepada golongan mereka yang menyekutukan Allah, yang menganggap Allah itu mempunyai anak, iaitulah orang-orang Yahudi yang menganggap bahawa Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa Isa anak Allah, dan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa malaikat-malaikat adalah anak Allah. Allah mendedahkan kesesatan mereka. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik, berkata Allah ada mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Allah maha suci daripada mempunyai anak, maha suci daripada sama dengan makhluknya. Kerana Allah itu Tuhan yang mempunyai sifat ketuhanan. Mempunyai anak adalah sifat makhluk. Kalau ada anak, tidak layak menjadi Tuhan. Allah menyatakan dalil dan bukti supaya dipaham oleh kita dan oleh mereka yang sesat. Bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Langit dan bumi dan segala isinya adalah menjadi milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjadikan, dia yang memilikinya. Dan semua makhluk itu tunduk di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak. Bukan anak sebagaimana yang disifatkan oleh orang musyrik, yang disifatkan oleh Yahudi dan Kristian. Allah mempunyai anak. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah yang menjadikan. Bukan bahasa jenis anak. Allah yang memerintah, yang mentadbir. Dan semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyatakan bahawa Allah mempunyai anak adalah sesat dan tidak selaras dengan kekuasaan Allah yang memiliki segala langit dan bumi. Kalau ada anak, bermakna dia tidak menguasai. Tak menguasai. Menganggap Allah ada anak adalah satu syirik yang sangat besar. Malaikat Uzair dan Isa adalah kecil. Satu makhluk yang kecil di dalam alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam yang besar ini dicipta dan diwakilkan perintah Allah taala. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan segala rupa keindahan. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah. Bahkan rupa keindahan langit, bumi dan makhluk yang ada di langit dan di bumi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Dan apabila berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau. Lalu jadi dengan serta-merta. Semua kejadian dengan kehendak Allah. Tidak ada siapa yang boleh paksa Allah Ta'ala, yang boleh menggagahi Allah Ta'ala. Dan semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan firman saja, maka makhluk yang hendak dicipta itu terus menjadi. Allah Ta'ala boleh menjadikannya dalam sekelip mata. Allah Ta'ala boleh menjadikannya dalam beberapa hari. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Mengapa dijadikan hari, tak dijadikan dalam sekelip mata? Untuk menyatakan bagaimana peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cermat dan teliti. Walaupun dalam sekelip mata cermat dan teliti juga, tapi untuk menyatakan kekuasaannya. Bahawa dia menjadikan sesuatu mengikut peraturan dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kerajaan makhluk yang ada di bumi. Bila dia nak luluh sesuatu, dia tak luluh dengan serta-merta. Dia luluh dengan memakan masa. Memakan masa itu menandakan kekuasaan kerajaan itu. Itu kerajaan makhluk. Kerajaan Allah Ta'ala lebih lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, At-ta'anni minallah wal-ajadatu minasyaitan. Cermat, teliti, memakan masa itu daripada Allah, dan gopoh daripada syaitan. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, yakni mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kuku. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Ayat ini mendedahkan di antara kekufuran, keingkaran dan jahat pikiran yang ada pada orang kafir. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dirinya menjadi rasul daripada Allah, mereka tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar. Mereka tergamuk mengatakan, pasal apa Allah tak beritahu sendiri kepada kami? Allah cakap sendiri dengan kami, mengatakan Muhammad ini dilantik menjadi rasul. Mereka siapa dia? Mereka tidak layak nak berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Tak layak Allah Ta'ala nak bercakap dengan mereka, dengan perangai huduh yang ada pada mereka, dengan maksiat kemungkaran yang ada pada mereka. Tidak layak. Tetapi mereka menunjukkan kesombongan mereka di hadapan Allah, minta supaya Allah Ta'ala sendiri beritahu. Perangai itu sama dengan perangai orang-orang kafir di zaman dahulu, yang menentang Nabi Musa alaihissalam, yang menentang Nabi Isa alaihissalam, yang menentang Nabi Nuh, yang menentang Nabi Ibrahim. Hujahnya sama, menunjukkan kesombongan mereka. Inilah yang dikatakan oleh ulama, al-kufru millatun wahidah. Kufur itu ajaran dan bawakan mereka satu saja. Dan kita melihat sendiri mereka bersatu bila menentang Islam. Yahudi dan Kristian adalah bermusuh. Orang Kristian menuduh orang Yahudi membunuh Nabi Isa alaihissalam.
apabila dikeluarkan sebuah filem di Amerika mengesahkan Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi, pihak Yahudi telah membuat bantahan yang keras. Bantahan yang keras terhadap orang-orang Kristian. Mereka boleh balak, tetapi dalam bab nak lawan orang Islam, mereka boleh bersatu. Bila nak lawan Nabi Muhammad SAW, mereka bersatu. Mereka menubuhkan bala tentera Ahzab di zaman Rasulullah SAW. Dan mereka bersatu di dalam peperangan Salib. Dan mereka bersatu di zaman sekarang ni untuk merampas bumi Palestin dengan menggunakan bangsa-bangsa bersatu. Semua keluarga besar yang kafir boleh bersatu dan berpakat dengan sebulat suara untuk merampas bumi Palestin, untuk menyerang Iraq, menyerang Afghanistan, untuk menentang perjuangan Islam. Mereka boleh bersatu. Walaupun mereka berbeza pandangan dalam beberapa perkara, dan kadang-kadang mereka berperang di antara satu sama lain. Kristian sama Kristian boleh berperang. Kristian Katolik berperang dengan Protestan. Dua mazhab dalam satu agama boleh berperang di Ireland. Yahudi sama Yahudi boleh membunuh di antara satu sama lain. Orang Yahudi yang bunuh Perdana Menteri Yahudi juga, mereka boleh bergaduh. Tetapi bila nak lawan Islam, mereka boleh bersatu. Bila nak menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul, mereka boleh bersatu. Bukan saja bersatu dalam membawa hujah. Orang kafir zaman dulu dengan orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW mencabar supaya Tuhan datang sendiri. Mencabar supaya Rasul yang dilantik itu membawa mukjizat yang boleh mereka lihat. Nabi Nuh pernah membawa mukjizat. Nabi Ibrahim membawa mukjizat. Nabi Musa membawa mukjizat. Nabi Isa membawa mukjizat. Bila Rasul-Rasul itu membawa mukjizat, Rasul-Rasul dituduh dengan sihir pula. Dituduh dengan sihir. Bila Allah Ta'ala menurunkan bala bencana, minta Nabi Musa melepaskan mereka daripada bala bencana. Bila Nabi Musa berdoa, rupanya Musa yang menyebabkan sial. Inilah perangai mereka di sepanjang zaman. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, basyiran. Ajaran yang kamu bawa ini adalah benar wahai Muhammad. Allah Ta'ala meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah yakin supaya yakin lagi. Dan meyakinkan kita orang-orang yang beriman supaya yakin lagi. Islam yang dibawa ini adalah benar. Jangan kita kata supaya. Supaya belaka. Ini tak betul. Kalau kita dengar dalam dunia ni, semua puak mengaku puak mereka yang betul. Yahudi kata Yahudi betul, Kristian kata Kristian betul, komunis kata komunis betul. Iblis dan syaitan bukan kata dia betul. Adakah betul belaka? Tidak. Al-haqqu min Rabbi. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Kepada kita umat Islam, kita tidak boleh bertelengkah sedikit pun dalam perkara Islam. Dalam semua perkara kalau kita bertelengkah, tengok ajaran Islam. Buka Quran, buka hadis. Itulah yang betul. Jangan kita kata supaya belaka. Itu tidak boleh. Tidak harus bagi orang Islam mengatakan supaya belaka. Tidak boleh. Ada yang betul dan ada yang salah.
Kerana Allah Ta'ala menyediakan syurga dan neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Wa ma ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Dan tidak ada selepas yang benar itu malaikat kesesatan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami utuskan engkau menjadi rasul dengan membawa perkara yang benar, iaitu agama Islam. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percayalah dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiran, membawa berita gembira. Berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wa nadhiran, dan amaran. Amaran kepada orang-orang yang engkar, iaitu orang-orang yang kafir yang menentang. Wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak akan disoal, dipertanggungjawab tentang ahli neraka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan semua manusia masuk Islam belaka. Semua manusia jadi Islam belaka. Inilah harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat sedih bila orang tak masuk Islam. Begitulah juga kita di zaman ini yang menjadi pengikut Nabi sangat sedih bila orang tak ikut Islam yang kita bawa, orang tak mau ikut. Rasa sedih. Jangan sedih. Wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak bertanggungjawab berkenaan dengan orang yang masuk neraka kerana mereka menolak Islam, menolak ajaran Allah. Jangan sedih. Itu surah pada Allah Ta'ala. Tanggungjawab engkau hanyalah menyampaikan, memberitahu. Yang memberi hidayah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengajarannya kepada seluruh umat sehingga hari ini dan hari kiamat. Supaya kita berjaga-jaga, jangan terpengaruh dengan orang Yahudi dan orang Kristian. Walaupun mereka bertemu dengan kita, nak tolong, kita nak beri bantuan kepada kita, nak tolong, nak beri bantuan, tapi mesti ada di sebaliknya untuk memesongkan kita daripada agama mereka. Oleh kerana itulah Nabi SAW sangat berhati-hati dengan orang yang bukan Islam ini. Kita mengadakan hubungan dengan mereka dengan tujuan mudah-mudahan mereka masuk Islam. Orang Yahudi dan non-Kristian diberi peluang untuk hidup dalam masyarakat Islam. Mereka dilayan dengan adil, dengan harapan mereka masuk Islam. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan mereka. Dan memang orang Yahudi dan orang Kristian ini menjalankan langkah-langkah yang halus, yang licin untuk memesongkan orang Islam daripada agama Islam. Padahal mereka tahu agama Islam yang adalah betul. Agama Islam yang adalah benar. Berjumpa dengan Nabi macam-macam. Kalau muraing hak ni sikit wahai Muhammad, kami boleh terima Islam. Kalau raing ni sikit boleh terima Islam. Apa salahnya kita benarkan judi dan arak untuk menggalakkan pelancong mari? Tidakkah ini membawa kemajuan kepada kita? Itu nasihat dia. Nasihat dia. Dan mereka tidak pernah ikhlas di dalam nasihat ini. Di mana ahli-ahli gerakan Islam membuat penyelidikan dengan mendalam dan siasatan yang rapi
Bagaimana di sepanjang zaman golongan kufar ini berusaha untuk memesongkan orang Islam daripada agama Islam ini. Setelah mereka menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924 dengan dibantu oleh orang Arab. Orang Arab mencetuskan satu revolusi yang dikenali dengan As-Thawratul Arabiyyatul Kubra, revolusi Arab yang agung yang membebaskan bumi Arab daripada penjajahan Utsmaniyah. Ketika orang Arab ditanam dengan semangat kebangsaan Arab, kerana yang memerintah kita ni orang Turki, bukan orang Arab. Patut negeri Arab ni kena orang Arab perintah, bukan orang luar yang perintah. Nabi Muhammad juga orang Arab. Di sinilah hikmahnya Allah Ta'ala memerintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Setelah Mekah dibuka, Nabi duduk di Madinah juga, tak balik ke Mekah, untuk mengatakan Islam itu adalah Islam, tidak bergantung dengan bangsa dan kaum. Allah Ta'ala menyebut, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, nascaya Allah tukar kaum yang lain daripada kamu. Bila orang Arab tak kuat berpegang dengan Islam, Allah Ta'ala tukar orang Kurdi. Orang Kurdi tak kuat berpegang dengan Islam, Allah Ta'ala tukar orang Turki pula. Begitulah seterusnya. Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Muslim bukan orang Arab, Imam Ghazali bukan orang Arab, bukan orang Arab, Imam Qurtubi bukan orang Arab. Pernah berlaku dalam sejarah yang menjadi tokoh-tokoh ilmu Islam bukan orang Arab. Bila orang Arab sudah merasakan mereka dah Arab dah, macam kita lah juga berasa Melayu dah, padahal kita tak berpegang dengan Islam. Allah Ta'ala boleh tukar kaum lain mengambil alih berpegang dengan Islam. Kalau kita sendiri tak mengadi Islam, tak berpegang dengan Islam, dalam keadaan tak berpegang dengan Islam ini, mereka dihanyut, orang Arab dihanyut dengan semangat kebangsaan. Lalu mereka menerima pertolongan daripada kuasa-kuasa besar dunia, menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Selepas itu, kuasa-kuasa besar menakluk negeri-negeri orang Islam, dan mereka memasukkan jentera-jentera mereka untuk mengubah agama orang Islam supaya jadi Kristian. Mereka menubuh sekolah-sekolah di tanah jajahan Inggeris, dikenali dengan sekolah konven, metodis, macam-macam nama, dengan tujuan untuk memesongkan daripada agama Islam. Tetapi mereka gagal. Satu mesyuarat diadakan di Baitul Maqdis yang dihadiri oleh padri-padri dan pengembang agama Kristen. Dalam mesyuarat itu, seorang padri besar membuat laporan, kita tak berjaya nak mengubah agama orang Islam, tak berjaya, gagal. Kalau ada yang masuk Kristen pun yang bodoh, sama ada yang kerja pada pangkat nak jadi orang besar, ataupun yang miskin, yang jahil, yang bebal. Kebanyakan orang Islam tak bersedia meninggal agama Islam. Oleh kerana itu, hendaklah dirancang satu lagi cara, iaitulah memesongkan orang Islam daripada agama mereka. Lalu mereka buat sekolah kebangsaan, Malay College Kuala Kangsar di negeri kita. Dia buat macam-macam, di Mesir pun ada juga, dengan tujuan untuk bagi kursus kepada guru-guru supaya mengajar fahaman kebangsaan, mengalih sedikit demi sedikit daripada fahaman Islam yang menyeluruh. Dan kita melihat sendiri bagaimana perancangan ini telah berjaya di seluruh dunia Islam.
Bila orang Islam menjadi orang Islam, sekadar semayang, puasa pergi ke Mekah saja. Ajaran Quran yang banyak ditinggalkan. Kalau ajaran Islam ni pergi ke Mekah je, semayang, puasa je, 3 lah cukup Quran. 3 lah je cukup Quran. Tapi Tuhan menurunkan Quran 30 juzuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar dalam masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Baru diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengisytiharkan sebelum wafatnya Nabi SAW dengan wahyu. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu. Maka jangan kamu takut kepada mereka. Takutlah kepada aku Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku. Dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Islam sebagai ad-din, bukan sebagai satu agama sahaja. Melalui sekolah-sekolah dirancang ini, mereka telah berjaya mengheret orang Islam sedikit demi sedikit. Sebagaimana yang telah diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Hatta law salaku juhra rabbil la salaktumuh. Kamu akan terikut-ikut dengan umat yang lebih dahulu daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kamu masuk sama. Lalu sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" "Al-Yahud wal Nasara ya Rasulullah." Yahudi dan Nasrani kah wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, "Faman?" Siapa lagi? Cukup halus. Bila mereka tak berjaya mengheret kita masuk Kristian, dia buat melalui yang halal, yang baik, dengan cara halus. Kita nak pergi ke Mekah, dia sedia kapal haji. Kita nak puasa, dia dulu tengok anak bulan. Kita nak buat masjid, dia dulu tengok arah kiblat. Bila dia tak berjaya nak memesongkan daripada agama, dia buat sekolah. Mula-mula tulisan Jawi. Lepas tu dia buang tulisan Jawi sikit-sikit. Tulisan Romi. Tak apa boleh belajar dengan tulisan Romi. Tak apa. Akhirnya sebut tak betul. Sebut perkataan-perkataan Quran tak betul. Perkataan ni'mah jadi nikmah. Ni'mah kalau aja Romi jadi nikmah. Ni'mah dengan makna benda yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Nikmah makna dia celaka. Kita tak sedar. Ubah saja je sudah jadi berubah makna. Itu sebagai contoh. Itulah mereka mengheret kita sedikit demi sedikit. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah agama Islam itulah petunjuk yang benar, dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Boleh tinggal semayang saja, puasa saja, pergi ke masjid saja ikut Islam. Dalam bab ekonomi, bukan ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang ada dalam Quran tidak diamal lagi. Lalu mereka mengaji ekonomi tinggi-tinggi di universiti. Teori ekonominya sama ada kapitalis, komunis ataupun sosialis. Itu saja teori ekonomi.
Ajaran ekonomi Islam tak ada. Maka lahirlah ahli-ahli ekonomi. Sama ada yang menganut fahaman kapitalis, ataupun yang menganut fahaman komunis kerana nak tolong orang miskin kononnya, ataupun sosialis kerana nak tolong orang miskin. Bila ada ulama-ulama mendedahkan bahawa dalam Islam ada ekonomi, dia pun bawa hak komunis pun ada dalam Islam. Islam mengharamkan riba, komunis juga mengharamkan riba. Itu cara halus. Ada pula tok guru yang terpengaruh pula, kerana tok guru dia mengaji kitab Maksud Al-Badrai, dia tak mengaji ekonomi moden. Mengaji dalam kitab tak ada komunis dalam kitab. Bila orang bawa komunis kata riba haram, Islam pun riba haram, ya dah tu serupa itu. Ini yang menyebabkan orang mengaji sekolah Arab jadi komunis, mengaji pondok jadi komunis. Islam menganjurkan perniagaan, menggalakkan kita berniaga, mengejar kemajuan. Islam adalah agama kemajuan. Ya, Islam agama kemajuan. Dia ambil hak agama kemajuan saja. Hak tempat haram tu, ni tak berani. Ini dia. Samalah kita ambil Quran. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu pergi sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Kita baca separuh. Wala taqrabus salat. Jangan pergi sembahyang. Baca tu saja. Hak mabuk tu kita buang. Itulah jadinya. Ini cara mereka mengheret orang Islam sedikit demi sedikit. Dalam bab ekonomi, Islam menggalakkan kita simpan duit. Bab riba je senyap. Maka berlakulah ekonomi riba, ekonomi komunis dan sosialis yang merampas harta orang, yang tidak ada perhitungan dosa dan pahala dalam bab harta benda. Maka orang Islam sesat dalam bab ekonomi. Sehingga hari ini dalam bab ekonomi semua negeri Islam mundur belakang. Padahal minyak dalam negeri Islam, timuh dalam negeri Islam, besi dalam negeri Islam, getah dalam negeri Islam, semua bahan-bahan mentah dalam negeri Islam. Tapi orang Islam jadi bangsa. Kenapa? Kerana mereka lari ekonomi daripada Quran. Itu puncanya. Dalam bab undang-undang pula, undang-undang Islam tak sesuai. Ambil undang-undang barat, undang-undang jenayah barat, undang-undang perdagangan barat, undang-undang antarabangsa barat, bukan undang-undang Islam. Tak pakai hukum Quran. Undang-undang Islam hak pakainya undang-undang nikah kahwin je, dengan undang-undang pesaka. Undang-undang jenayah pakai hak orang putih, hak Perancis. Kerana undang-undang Islam sudah tidak sesuai lagi. Dia ambil hak kerak tangan. Kerak tangan tak sesuai. Tak pakai dah kerak tangan zaman Lenin. Hak dia cekek-cekok tu, tak apa. Pakai cekek-cekok dengan tali tu, bunuh orang. Mana lebih dia nak guna kerak tangan. Hak dia tak apa, lagu tu balas cekek-cekok dengan tali. Hak Islam nak kerak tangan ni syarat dia banyak. Kemudian kerak tangan ni pula, kalau ada alat moden yang tak menyakitkan, boleh guna alat moden. Hak dia tak berubah, duk main dengan tali sikit-sikit dia. Sampai kiamat bahkan. Bila orang Islam meninggalkan undang-undang Islam, maka qadar jenayah jadi meningkat. Makin banyak jenayah. Mencuri makin banyak, merampok makin banyak, menipu makin banyak, membunuh pun makin banyak. Benarlah firman Allah Ta'ala, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika sekiranya engkau ikut hawa nafsu mereka, menandakan bahawa semua hukum yang lain berquran adalah hawa nafsu. Hukum membenarkan riba hawa nafsu. Beri bantuan kepada orang kaya, orang miskin tak beri bantuan, ini nafsu. Ada kata boleh kita bagus.
Bagus. Masing-masing bila boleh dia, siap. Boleh-boleh dia tak apa. Biar orang lain melapor, mati lapor pada tu. Sebab boleh dia. Habis jadi hawa nafsu mereka. Oleh kerana banyak orang yang berada boleh, maka habis pakat kata bagus mereka. Begitu juga menghukum pencuri dengan penjara. Itu hawa nafsu. Perampok dihukum penjara, hawa nafsu. Semua yang lain berhukum Allah adalah hawa nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Dan jika engkau ikut hawa nafsu mereka, wahai Muhammad. Maknanya semua yang lain berhukum Islam adalah hukum hawa nafsu. Ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Setelah datang kepadamu daripada ilmu daripada Allah. Pengetahuan daripada Allah. Iaitulah pengetahuan yang ada dalam Quran. Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadanya. Bila kita pakai petunjuk yang lain daripada Quran, maka kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tak dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Tak boleh menyelesaikan masalah. Masalah politik tak selesai. Masalah ekonomi tak selesai. Masalah pendidikan pun tak selesai. Jangan kita nak jadi sama maju dengan orang kafir dalam bab kebenaran. Jadi teruk pada dia. Orang kafir itu pun walaupun dia maju, dia runtuh. Dia mesti runtuh. Kerana semuanya tidak berdasarkan pada hidayah daripada Allah Ta'ala. Jangan kita berbangga dengan tamadun kebendaan. Allah Ta'ala telah menunjukkan tamadun kebendaan zaman dulu. Yang sama hebat. Dan ada yang lebih hebat daripada zaman ini pun ada. Tamadun Fir'aun, tamadun Ad, tamadun Samud. Dan berbagai-bagai tamadun lagi. Di antara tamadun Fir'aunnya ialah boleh mengawet mayat. Bila orang mati, dia bersih mayat itu, dia letak obat, dah acur mayat itu. Orang lain tak pandai nak buat. Itu hebatnya. Dah mayat ada acur, jadi apa? Mayat ada acur. Tapi kena seksa, jadi apa? Duduk alam barlah, jadi apa? Buat kubur macam bukit. Fir'aun dia letakkan dia dalam piramid. Satu piramid yang besar bukit itu untuk seorang Fir'aun. Piramid yang dibuat dari batu yang kejam tidak boleh menghalang daripada azab kubur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main hebatnya tamadun. Tapi tamadun itu tidak ada faedah dan tidak ada manfaat. Kerana tidak berdasarkan kepada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tidak ada berkat. Di sinilah hikmatnya. Kita menjadi orang Islam. Sama ada kita nampak hikmahnya ataupun tidak. Kita mesti yakin dan percaya. Islamlah yang benar. Yang menyelamatkan kita dunia dan di akhirat. Sepatutnya kita tengok sendirilah. Apa yang berlaku dalam dunia hari ini. Bukan sekadar tengok saja. Kita jadikan iktibar. Bukan saja dalam bab ibadah, dalam bab kehidupan. Bagaimana orang-orang kaya di negara barat, bintang-bintang filem yang cantik rupanya, pitih banyak, boleh memuakkan hawa nafsu dia. Nak minum arak bebas, nak berzina pun ikut nak. Tiba-tiba mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Ada di antara mereka yang kaya raya. Mati bersama dengan anjing. Ini berlaku di dunia barat. Sebabnya ialah kerana tidak mengikut petunjuk daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu jangan terpengaruh dengan Yahudi dan Nasrani. Jangan terpengaruh dengan mereka. Mereka cukup halu. Kadang-kadang
Macam sebut tadi lah. Dalam perkara yang berkait dengan pemerintahan. Dia benar kita semayang, benar puasa, benar buat masjid. Benar buat sekolah. Tulisan Jawi pula tu. Tapi belajar apa dalam tu? Dia heret sikit demi sedikit. Dalam bab permainan. Permainan yang haram kita tolak. Kita tolak permainan yang haram, tak boleh. Permainan yang ada judi. Dia bawa permainan yang dihalalkan. Permainan yang dibenarkan. Buat. Tapi dia buat leka. Dia buat dekat batu semayang. Menyebabkan kita tak semayang. Kalau bolehnya biar permainan itu haram. Kalau tertambuh haram, dia buat hal halal. Tapi melekakan kita jauh daripada semayang. Jauh daripada agama. Sedikit demi sedikit. Dalam bab pakaian. Dia ketuk sikit demi sikit. Sehingga kita mendedahkan aurat kita. Itulah cara mereka memesongkan kita. Tak masuk Kristian pun tak apa. Tak masuk Yahudi pun tak apa. Tapi jangan berpegang dengan agama Islam. Jangan beramal dengan ajaran Islam. Mula-mula tak beramal dengan agama Islam. Lepas tu buat hina ajaran Islam pula. Bila buat hina ajaran Islam, jadi kafir, tak payah Yahudi, tak payah Kristian. Itulah cara menyesatkan yang dilakukan oleh mereka. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini menyuruh kita baca Quran. Berusaha untuk memahami maknanya. Memahami maksudnya. Supaya kita beramal dengan hukum hakamnya. Baca Quran ni bukan sahaja boleh pahala. Memang baca Quran boleh pahala. Baca Quran berkat. Tapi kita hari ni kebanyakannya baca Quran kenapa nak dapat berkat. Baca Yasin bahasa apa nak dapat berkat. Bagus dapat berkat tu. Tapi di sana ada tujuan yang lebih besar daripada Quran. Hudan lil muttaqin. Memberi petunjuk pada orang yang bertakwa. Tujuan Allah Ta'ala menurunkan Quran yang paling besarnya supaya kita mengambil petunjuk Al-Quran. Bukan untuk dapat berkat saja. Bukan untuk siuk orang sakit je. Memang ayat Quran boleh dijadikan jampi tak dinafikan ada berkatnya. Tapi yang besar daripada Quran itu ialah petunjuk. Menunjuk kehidupan kita dalam semua perkara. Oleh kerana itu, jadilah kamu orang-orang yang diberi kitab yang membaca sebenar-benar baca. Baca untuk faham kitab itu, beriman. Jangan baca sekadar baca, lalu tak ikut kitab. Tak beramal dengan kitab. Kufur dengan kitab. Maka jadilah orang-orang yang rugi. Iaitulah contohnya puak-puak Yahudi. Mereka memanglah kuat baca kitab Taurat. Dia tengok orang Yahudi baca kitab Taurat. Bukan main bersungguh. Tapi Allah Ta'ala sifatkan mereka macam keldar. Kamasalil himari yahmilu asfara. Tuhan kata orang Yahudi yang diberi kitab, bawa kitab, tapi tak beramal dengan kitab, sama dengan keldai. Keldai ni ialah hemar. Orang Arab kata hemar, orang Melayu kata keldai. Yang kerjanya bawa barang dia. Tak tahu nilai barang yang harga yang dia bawa itu. Jangan jadi begitu. Kalau kita orang Islam, kita baca Quran, kita tak beramal dengan isi kandungan. Kita tak jadikan Quran sebagai petunjuk, maka kita akan menerima padah yang sama. Oleh kerana itu, jadilah orang-orang yang diberi kitab, baca dengan sebenar-benar baca. Bukan baca untuk halua telinga. Untuk sedap dengar telinga saja. Untuk kemerduan suara saja. Bacalah untuk mengambil petunjuk daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, hudan lil muttaqin, petunjuk pada orang yang bertakwa.
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab, yakni Quran ini, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar, supaya engkau menghukum manusia, memerintah manusia dengan apa yang ada dalam kitab itu, dan janganlah engkau menjadi penolong kepada orang yang khianat. Jadi penolong pun tak boleh. Saya tak laga Quran, cuma tolong pergi menang je, sokong je. Allah Ta'ala kata, wala takun lil kha'inina khasima. Jangan jadi pembantu orang yang sulung. Lawan Quran ni, jangan jadi pembantu. Kalau jadi pembantu dia, sama dengan dia. Bila berlaku satu kes bunuh, Saidina Umar mengatakan, kalau sekiranya sebuah kampung bekerjasama dalam membunuh seorang itu, nanti aku hukum habis. Saidina Umar kata, aku hukum habis. Begitulah juga dalam menolong kebatilan dan kemungkaran. Apalagi kemungkaran di dalam menentang kitab Allah, Al-Quran Karim. Kitab yang diturunkan oleh Allah dengan penuh hormat. Masa nak turun kitab tu diagak oleh beribu-ribu malaikat pada malam nuzulul Quran. Dibawa pula oleh malaikat Jibril pula. Dia beri kepada Nabi SAW dalam keadaan suci dan bersih. Tiba-tiba kita ambil baca wak gitu-gitu je. Asy-Syaikh Sayyid Qutb mengatakan, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membaca Quran, mereka mendengar Quran, laksana bada tentera yang menunggu arahan untuk menunaikan perintah ketua je. Sanggup mati bila ketua perintah. Begitulah ketika Nabi SAW bersyarah di Bukit Safa. Apabila Allah menyuruh supaya Nabi berdakwah secara terus terang. Nabi panggil penduduk Mekah berhimpun di Bukit Safa. Nabi tanya, sekiranya aku beri tahu kepada kamu bahawa di belakang bukit ada musuh nak mari, adakah kamu percaya? Mereka jawab, ya kami percaya. Kami percaya. Kerana kami tak pernah tengok mu ni bohong, pelawak wahai Muhammad. Mu sentiasa benar wahai Muhammad. Lalu Nabi beritahu bahawa aku memberi amaran kepada kamu daripada Allah. Kalau mu lawan Allah, mu menerima azab Allah Ta'ala. Ikut perintah Allah yang diwahyukan melalui kitab ini. Menunjukkan bahawa perintah Quran yang adalah berat. Bukan perintah surat khabar boleh kita baca lepas tu buat buku gula. Oleh kerana itulah, bila Nabi terima ayat Iqra, Nabi balik ke rumah dalam keadaan demam. Kerana terkejut menerima wahyu, demam. Siti Khadijah pergi ke rumah Warqah bin Naufal, bertanyakan Warqah apa yang berlaku pada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah kata yang mari itu ialah malaikat Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa alaihi salam. Sedang Nabi berselimut, mari malaikat Jibril, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, fa'anzir, beri amaran. Dan Allah Ta'ala memerintah pada ulama, orang alim yang mengaji ilmu agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak ada satu golongan daripada orang Islam yang keluar menuntut ilmu mengaji untuk memahami agama? Bila mereka balik ke kampung masing-masing, waliyunziru qaumahum, supaya mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Sama dengan qum fa'anzir, bangun dan beri amaran dengan Quran. Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhal muddatsir qum fa'allim. Wahai Muhammad,
bangun, orang yang berselimut bangun, fa'alim, mengajar. Mengajar wahai Muhammad. Allah Ta'ala tak sebut pada ulama, waliyu'allimu qaumahum, supaya mengajar kaum mereka. Allah Ta'ala menjawab, waliyunziru qaumahum. Baca Quran dengan inzar, bukan dengan ta'lim. Kita hari ini ta'lim saja. Mengajar saja, bukan inzar, bukan memberi amaran. Apa makna inzar? Kalau kita pergi ke Mekah, kita berjalan di jalan raya, ada jalan bakery. Dia tulis tulisan merah, inzar. Tempat kita awas. Inzar ni lah awas. Apa makna awas? Depan tu ada lubang. Depan tu bahaya. Ceramah. Artinya makna inzar. Allah Ta'ala suruh Nabi inzar dengan Quran. Allah Ta'ala tak suruh mengajar dengan Quran. Tengok dalam Quran. Ayat yang berkait dengan perintah menyampaikan Quran. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri amaran. Bukan fa'alim, bukan mengajar. Kita yang jadi lemah hari ini sekadar mengajar saja. Mula-mula mengajar untuk nak tahu je. Lepas pada tu jadi lopak. Pilih-pilih nak ajar pula. Pilih-pilih nak ajar, pilih-pilih. Tak baca habis Quran. Sebabnya kalau baca habis, semua kena atas kepala kita sendiri. Maka kita mulalah pilih-pilih ayat Quran. Quran adalah amaran daripada Allah Ta'ala. Maka bacalah Quran. Surah Yasin yang kita baca itu penuh dengan amaran. Penuh dengan peringatan. Allah Ta'ala mengingatkan bagaimana negeri yang diutuskan Rasul. Seorang yang beriman, orang yang beriman itu dibunuhnya. Rasul-Rasul ditentang habis-habisan. Kemudian Allah Ta'ala membinasakan negeri itu. Itu dalam surah Yasin. Tapi kita baca Yasin, sekadar ubah air depan, dia orang mandi. Sekadar itu saja. Tengok makna surah Yasin itu apa dia. Semua surah yang kita baca adalah surah yang memberi amaran kepada kita. Supaya kita ikut perintah Allah Ta'ala. Maka jadilah kita orang yang baca kitab, yang memahami kitab dan beramal dengan kitab itu. Apa yang boleh kita amal, kita amal. Apa yang kita tak boleh nak amal lagi, kita usaha. Ada niat kita supaya biar jadi boleh amal. Tiba-tiba tak ada upaya kita mati. Tak apalah. Tak apalah. Selamat kita. Jangan sekadar lock itu saja. Menyerah diri. Tidak boleh. Kita mesti menyambut usaha yang dilakukan, perjuangan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menegakkan Quran bukan sekadar membaca Quran untuk dengar saja.